Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi. Yang berhormat Tuan Khairi Jamaluddin bin Abu Bakar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Amzad bin Hashim, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Abu Hassan, KSU Kementerian MOSTI. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Gaus bin Muhammad Azam, Pengarah Institut Genom Malaysia. Div kenamaan dan seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama-sama pada hari ini bagi majlis pelancaran hala 7 pembangunan vaksin PPVN serta Institut Genom dan Vaksin Malaysia. Sekalum penghargaan kepada Kementerian Teknologi dan Inovasi MOSTI serta semua pihak yang terlibat bagi persiapan majlis yang cukup bersejarah ini. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, sejak Mac tahun lalu, keluarga Malaysia diuji dengan pandemik COVID-19 dan kita telah mengharungi bersama tempoh getir ini sebagai sebuah keluarga dengan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Bagi memastikan negara sentiasa bersiap siaga untuk berhadapan pandemik pada masa akan datang, kerajaan komited untuk meningkatkan keupayaan di dalam sektor kesihatan khususnya bagi penghasilan vaksin. Apabila Malaysia memperkukuhkan sekuriti kesihatan negara, ini membolehkan kita mengurangkan kebergantungan terhadap negara-negara pengeluar vaksin. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, kerajaan juga komited untuk memacu R&D bagi menghasilkan teknologi baru. Bagi merealisasikan hasrat ini, kerajaan akan memastikan 50% daripada dana penyelidikan kerajaan disediakan untuk pembangunan eksperimental, aktiviti pra-komersialan, khususnya bagi inovasi yang berpotensi tinggi untuk dikomersialkan. Bagi memastikan semua aktiviti pembangunan, penyelidikan, penkomersialan dan inovasi adalah sejajar dengan bidang keutamaan nasional dan keperluan negara. Kadar import farmaseutical Malaysia bernilai 1.94 bilion US dollar pada tahun 2020, di mana vaksin adalah antara 5 item import utama dengan jumlah pembelian sebanyak 4.3 bilion ringgit bagi vaksin COVID-19 sahaja. Kebergantungan kepada import ini menunjukkan kita perlu melahirkan lebih ramai pencipta teknologi dan bukan pengguna teknologi semata-mata. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, negara kita mempunyai saintis vaksin yang memiliki kepakaran dalam penyelidikan dan pembangunan vaksin. Saya ucapkan terima kasih kepada saintis-saintis yang berada di hadapan saya ketika ini di atas segala penat lelah selama ini yang menjadi kelompok utama menghasilkan vaksin untuk manusia. Terima kasih dan tahniah kepada semua. Melalui pelbagai program yang dilaksanakan kerajaan, kita menjangkakan lebih ramai saintis vaksin dapat dilahirkan. Ini sekaligus dapat menyokong pelbagai program dan perancangan kerajaan bagi meningkatkan kemampuan membangunkan vaksin khusus manusia.
bukan sahaja untuk kegunaan dalam negara, malah untuk pasaran global. Daripada sudut kesediaan industri pula, antara usaha yang dilakukan termasuk menerusi syarikat-syarikat farma niaga menerusi proses pembotolan atau fill and finish vaksin COVID-19, iaitu CoronaVac atau lebih dikenali sebagai Sinovac dan syarikat Solution Biologics bagi pembotolan vaksin Convidecia atau dikenali sebagai CanSino. Untuk makluman, Pelan Hala Tuju Pembangunan Vaksin Negara yang dilancarkan hari ini tidak akan tertumpu hanya kepada vaksin COVID-19 semata-mata, tetapi ia diperluaskan juga kepada vaksin bagi penyakit-penyakit lain, antaranya pembangunan vaksin untuk kanser kepala dan leher ataupun head and neck oleh Pusat Penyelidikan Kanser. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, melalui kajian Pelan Pembangunan Vaksin Negara oleh Majlis Sains Negara, pelan ini telah dilaksanakan secara bersama oleh MOSTI dan KKM. Melalui kajian ini, kerajaan telah bersetuju agar MOSTI memberikan fokus terhadap pembangunan dan penyelidikan vaksin tempatan. Hasilnya pada hari ini, kita menyaksikan Institut Genom Malaysia ataupun MGI dinaik taraf seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham tadi, dinaik taraf kepada Institut Genom dan Vaksin Malaysia atau Malaysia Genome and Vaccine Institute ataupun MGVI. Naik taraf MGVI ini bersesuaian dengan skop MGI yang memberi tumpuan kepada penyelidikan genom dan biologi molekular dalam usaha penghasilan vaksin. Saya yakin penubuhan MGVI ini dapat memberi kesan positif kepada negara daripada sudut ekonomi, sosial dan teknologi sekaligus menyumbang kestabilan ekonomi kerana tiada pergantungan kepada sumber bekalan dari luar. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, melalui pelaksanaan PPVN dan penubuhan MGVI ini, modal insan berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang penyelidikan, terutamanya yang berkaitan dengan kesihatan dan vaksin akan dapat dilahirkan. Lebih banyak peluang pekerjaan akan dapat diwujudkan untuk keluarga Malaysia sekaligus membantu meningkatkan jumlah tenaga pekerja mahir dan meningkatkan taraf hidup dan kesihatan rakyat. Walaupun pembangunan R&D dan penghasilan vaksin ini merupakan suatu pelaburan yang tinggi, tetapi ia berpotensi memberikan pulangan jangka panjang buat keluarga Malaysia melalui penjimatan kos merawat penyakit selain daripada membawa pelaburan syarikat-syarikat multinasional ke Malaysia. Melalui pelaksanaan PPVN dan penubuhan MGVI, Malaysia juga mampu mencorak laluan dalam pengeluaran produk vaksin sendiri yang berkualiti, berkesan dan selamat mengikut syarat yang ditetapkan oleh bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA sekaligus menjadi hub pengeluar vaksin dan meningkatkan keyakinan terhadap penggunaan vaksin. Sebagai langkah awal ke arah itu, saya ingin kongsikan pada hari ini terdapat 3 projek yang bersedia untuk dilaksanakan melalui PPVN, iaitu pertama, 2 jenis vaksin COVID-19 menggunakan virus yang dilemahkan, inactivated, dan mRNA yang dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perubatan ataupun IMR. Pembangunan vaksin ini akan tertumpu kepada variant of concern, VOC, COVID-19 yang terdapat di Malaysia. Peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan iaitu peruntukan penyelidikan KKM dan suku prihatin, iaitu bantuan khas peruntukan penyelidikan COVID-19 yang berjumlah 3.5 juta ringgit. Kedua,
vaksin kolera yang dibangunkan hasil kerjasama antara Universiti Sains Malaysia ataupun USM dan Universiti Institut Perubatan Sains dan Teknologi Asia AIMST, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi turut membiayai projek ini menggunakan dana penyelidikan strategik ataupun SRF sebanyak 10.5 juta ringgit, juga bertajuk Development of Mucosal Oral Subunit Vaccines Against Cholera, Tuberculosis dan COVID-19. Dan ketiga, projek Preclinical Evaluation of a Therapeutic Cancer Vaccine for the Treatment of Head and Neck Cancer oleh Cancer Research Malaysia ataupun CRM berjumlah 3 juta ringgit yang dibiayai oleh MOSTI. Bagaimanapun, memandangkan tiada kemudahan ujian klinikal iaitu first in human di Malaysia lagi pada ketika ini, maka CRM akan menjalankan ujian klinikal bermula Februari 2022 sehingga Mac 2023 di United Kingdom. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, kerajaan akan melaksanakan strategi ini secara berperingkat menggunakan rangka kerja PPBN agar perancangan dapat dilaksanakan secara sistematik dan berfokus. Kesemua ini memerlukan kebersamaan keluarga Malaysia. Justru saya berharap semua pihak dapat mengembelingkan tenaga dalam usaha agar Malaysia mampu menjadi salah sebuah negara pengeluar vaksin utama dunia. Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada MOSTI di atas kejayaan ini. Perlindungan rakyat Malaysia bermula di sini. Terima kasih. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim melancarkan Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara serta Institut Genom dan Vaksin Malaysia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.